Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tentang peranan oksin dalam gerak balas tumbuhan. Oksin dalam mengawal gerak balas pertumbuhan pada hujung pucuk dan hujung akar. Pada hujung pucuk dan hujung akar, sebab dekat hujung pucuk dan hujung akar ada meristem apex, iaitu dia ada 3 zon dekat hujung pucuk dengan hujung akar. Dia ada 3 zon, iaitu dia ada zon pembahagian sel ni, pembahagian, cikgu tulis simbol bagi, lepas tu simbol zon pemanjangan sel, panjang, cikgu tulis tambah, dan satu lagi zon ialah zon pembezaan, cikgu tulis negatif. Kat ujung akar pun sama juga. Okey, gerak balas tumbuhan ini di mana arah pertumbuhan bergantung kepada arah rangsangan. Bergantung pada arah rangsangan dinamakan tropisma. Tropisma, pertumbuhan ikut arah rangsangan. Contoh tropisma adalah fototropisma. So foto, dia punya rangsangannya adalah cahaya. Tropisma tu dia tumbuh ke arah cahaya. So pucuk membengkok ke arah cahaya dinamakan fototropisma positif, dan akar membengkok menjauhi cahaya dinamakan fototropisma negatif. Bahagian yang peka terhadap rangsangan adalah hujung pucuk dan hujung akar. Begitu juga dengan geotropisma. Geotropisma, geo tu maknanya graviti. So rangsangannya adalah tarikan graviti. Pucuk tumbuh ke arah menjauhi arah graviti, iaitu geotropisma negatif, manakala akar tumbuh ke arah tarikan graviti dinamakan geotropisma positif. Okey, kita tengok fototropisma. Gerak balas pucuk dan akar tumbuhan terhadap cahaya dinamakan fototropisma. Fototropisma bermakna ialah gerak balas pertumbuhan tumbuhan ke arah cahaya. Apa dia? Tropisma adalah tumbesaran atau pertumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan terhadap cahaya. So kita boleh tulis kat sini fototropisma. Fototropisma tu apa? Adalah pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Tumbuhan ke arah cahaya. Pertumbuhan ke arah cahaya. Daripada keputusan eksperimen, kesimpulan yang dapat dibuat adalah hujung kolektif ialah bahagian yang peka terhadap cahaya. Hujung kolektif ni ada kat mana? Dekat hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey. Sel meristem pada hujung pucuk menghasilkan oksin. So oksinnya dihasilkan di mana? Di sel meristem. Sel meristem ada kat mana? Kat hujung pucuk. Macam kita tengok insulin. Insulin dihasilkan di mana? Di pankreas. Tapi kat mana dia berkesan? Dekat hati. Gitu jugalah. Sini. Oksin menjauhi cahaya dan berkumpul pada bahagian yang teduh. Oksin ni tak suka cahaya. Dia menjauhi cahaya. Bila ada cahaya dia jauh, dia akan berkumpul di bahagian yang teduh. Okey, kepekatan oksin yang tinggi pada pucuk merangsang pemanjangan sel apa? Okey, apa kesan kepekatan oksin ni yang tinggi pada pucuk? Dia merangsang pemanjangan sel di pucuk. Oksin boleh meresap melalui blok agar, ini medium tercair, tetapi tidak boleh meresap melalui kepingan mika ataupun medium berpejan. Okey, bagaimana fototropisma berlaku pada akar? Berdasarkan pengetahuan anda tentang fototropisma pada pucuk, bolehkah anda menerangkan bagaimana fototropisma berlaku pada akar?
Okey. Boleh tak kita nak terangkan pada akar pula? Okey. Kita tengok dulu tentang eksperimen yang dijalankan pada pucuk dulu, kemudian nanti kita akan buat pada akar. Okey, eksperimen pertama kita tengok bahawa cahaya sekata dari semua arah. Oksin dihasilkan di meristem apex pada hujung kolektif. Okey, ni dia. Dekat sini dihasilkan kat sini. Okey, kemudian oksin yang ada dekat meristem apex akan bergerak ke bahagian bawah. Dia akan bergerak ke mana? Bahagian bawah. Okey, dia akan bergerak ke bahagian bawah ni. Okey, bila dia bergerak ke bahagian bawah di atas zon pemanjangan, taburan oksinnya adalah sekata. Sebab cahayanya sekata, ni cahayanya sekata, maka taburan oksin juga sekata. Oleh kerana taburan oksin sekata, kepekatan oksin dekat zon pemanjangan ni juga sekata. Kepekatan oksin juga adalah sekata di zon pemanjangan. Bila kepekatan oksin sekata, maka pemanjangan adalah sekata. Sekata atau sama, maka kolektif tumbuh tegak ke atas. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula eksperimen yang kedua. Okey, cahaya sehala je. Okey, cahaya dia sehala saja. Kita tengok kat sini, cahaya dia adalah sehala dari arah sini saja. Okey, oksin dihasilkan di meristem apex, masih sama oksin dihasilkan dekat bahagian sini, meristem apex. Okey, tetapi oleh kerana cahaya dia sehala je, sebelah sini saja cahaya dia. Okey, oksin tak suka cahaya, so oksin bergerak ke bahagian yang teduh. Oksin meresap ke bahagian zon pemanjangan, tetapi lebih banyak oksin berkumpul di bahagian yang teduh sebab dia tak suka cahaya. Kepekatan oksin adalah tinggi di bahagian yang lebih di bahagian teduh ni lebih tinggi. Okey, ini menyebabkan sel di bahagian teduh memanjang lebih cepat berbanding di sel di bahagian terang. Kerana bahagian teduh ni banyak oksin, maka dia tumbuh dengan lebih panjang. Kolektif membengkok dan tumbuh ke arah cahaya dan menunjukkan fototropisme positif. Dia tumbuh bengkok ke arah cahaya. Okey, eksperimen ketiga pula. Pertama ialah dia tutup kolektif tu dengan kertas aluminium. Dengan kertas aluminium. Bila kertas aluminium ni tidak kertas aluminium ni menghalang cahaya daripada masuk. Walaupun dia duduk sehala dari sini, tetapi yang ditutup adalah oksin, bahagian yang ada oksin, yang merembeskan oksin ke sini. Oleh kerana telah ditutup, maka kepekatan oksin di sini adalah sekata. Okey, bila dia sekata, dia akan bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah secara sekata. Okey, bergerak ke bawah sekata. Okey, bila dia bergerak ke bawah sekata, maka bila kepekatan oksin kat sini sekata, maka pertumbuhan juga sekata, maka dia tumbuh tegak ke atas. Okey, sekarang ni kita tengok pula dekat blok agak-agak. Okey, cahaya matahari ni. Okey, cahaya matahari belah sini Okey, bila cahaya matahari kat sini, oksin yang dihasilkan di bahagian atas ni akan bergerak ke bahagian yang teduh. Bahagian yang teduh dia akan bergerak bahagian sini. Maka oksin tu boleh tak bergerak ke agak-agak? Boleh kan? Maka dia melintas, tapi pun masih dia duduk bahagian yang teduh juga. Oleh kerana kepekatan oksin di bahagian teduh adalah lebih tinggi daripada bahagian terang, pemanjangan pertumbuhan sel, pemanjangan sel di bahagian teduh adalah lebih panjang daripada bahagian yang terang. Oleh itu dia bengkok ke arah cahaya. Sel dan sini lebih panjang, tumbuhnya lebih panjang. Berbanding dengan sini tumbuh pendek-pendek je.